Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berjumpa untuk sesi pembelajaran rangkaian dalam teori graf part 2. Okey, jadi hari ini para pelajar KK kita pada akhir pembelajaran murid sepatutnya dapat mengenal pasti graf berpemberat dan tak berpemberat, dan anda sepatutnya dapat melukis pokok. Okey, kita lihat dua jenis graf, graf berpemberat dan graf tak berpemberat. Di sini sebenarnya dia terdiri daripada kedua-dua graf jenis terarah dan tak terarah. Okey, apa dia graf terarah? Graf terarah adalah graf yang tepinya ada anak panah, iaitu A misalnya, bucu A disambungkan ke bucu B dan diletakkan arah anak panah. Okey. Dan graf tak terarah pula adalah graf yang tiada anak panah antara A dan B. Okey, apa contoh graf yang berpemberat? Okey, kalau kita nak faham senang saja sebenarnya. Graf berpemberat ni maksudnya ada nilai. Okey, ada nilai. Jadi contoh jarak. Jarak bagi dua bandar. Okey, misalnya pada rajah di sini bandar P dihubungkan ke bandar Q. Berapa jaraknya? Okey, jaraknya adalah 12. Okey, mungkin 12 kilo. Dan ada anak panah menunjukkan dia terarah. Okey, ibaratnya one way. Okey, jalan one way lah. Okey, apa dia graf yang tak berpemberat ni? Okey, tiada pemberat pula bermaksud okey, dia tiada nilai yang dinyatakan pada graf tersebut. Okey, okey, misalnya hierarki jawatan ataupun salah silah keluarga. Okey, jadi tiada nilai pemberat. Okey, seterusnya kita lihat pintas 4, iaitu bagaimana kita nak melukis graf terarah berdasarkan maklumat. Okey, katalah A diberi di sini V. Apa dia V? Kita ingat balik, V adalah bucu. Okey, terdapat A, B, C, D, E, F dan G. Okey, kemudian tepinya ada, okey, seperti mana yang catat sini, AB, AC, BE, CD, DB, EF dan FG. Jadi, kita akan hubungkan, okey, macam kita melukis graf mudah hari tu masa kita belajar sebelum ni. Okey, kita boleh letakkan dulu bucu, okey, macam kita belajar, kita buat dalam bentuk lebih kurang circle, satu bulatan. A, B, C, D, E, F, G. Okey. Kemudian kita akan sambungkan. Okey, A ke B, A ke B dan kita letakkan anak panah. Okey, itu maksudnya A terarah ke B. A ke C, A sambung ke C dan letakkan anak panah. B ke E, B sambung ke E dan letakkan anak panah. Seterusnya C, D, DB, EF dan FG. Semuanya dihubungkan antara dua bucu dan kita letakkan anak panah. Baik, contoh yang kedua. Okey, diberi bucu V adalah PQRSTUV. Again, kita boleh tandakan PQRSTUV, terpulang pada kita mana nak letak pun. Okey, E adalah okey, tepinya PQ, QR, RS, RT, SU, SV dan TU. So, you cuma join the points, bucu tadi, vertex, and then you just put an arrow. Okey, itu saja. Okey, contoh C. Sama juga. A diberikan bucunya adalah A, B, C, D, E, F, G dan H. Banyak bucu dia. Okey, tepinya di sini A, B, A, C, A, D, A, E, A, F dan A, G. Okey, seperti mana biasa, okey, kita akan buat circle, okey, ala-ala circle di sini. Tetapi cikgu perhatikan di sini banyak yang points tadi bermula dari A. Okey, hampir semua di sini bermula dengan A. So, apa yang cikgu buat adalah cikgu jadikan A tu di tengah-tengah. Ibarat A menjadi pusatnya.
Okey, A sebagai center. Jadi kita pun sambung A ke B, arrow. A ke C, letakkan tanda anak panah. A ke D, letakkan tanda anak panah. A ke E, A ke F, A ke G. Tapi cikgu pun perasan ya, bucu H tadi kita tanda, tidak boleh dihubungkan di mana-mana. Okey, sebab tidak ada dalam maklumat. Okey, apa maksud H? H ni duduk jauh dari orang lain. Okey, dari bandar lain. So H ni kita panggil sebagai bucu yang terpencil. Okey, seterusnya kita tengok pada D. Contoh D. Mempunyai satu gelung pada bucu Q dan RS ialah berbilang tepi. Okey, mula-mula sekali kita lihat kepada syarat mempunyai gelung pada Q. Okey, lepas tu RS ialah berbilang tepi. Okey, jadi langkah pertama kita akan lukiskan 4 bucu PQRS terlebih dahulu. Macam mana cikgu nak tahu ada 4 bucu ni? Okey, kita lihat pada maklumat soalan ni, iaitu D in P sama dengan 1. D out P sama dengan 1. Oh, apa benda pula ni? Tadi belum lagi kita belajar kan? Okey, it's okay. Sebenarnya yang dia nyatakan di sini ialah darjah yang masuk pada bucu P. Ada berapa? Ada 1. Maksud in di sini ialah arrow ataupun anak panah yang menunjukkan ke arah P. Okey, D out pada P di sini menunjukkan arrow ataupun anak panah yang menunjukkan keluar dari P. Okey. Yang kedua di sini contoh D in Q pada bucu Q dia ada 3 yang masuk. Okey, and then dia ada Q, pada Q dia ada 2 yang keluar. Itu maksud dia. Okey, jadi di sini kita cuba lihat pada rajah ini, okey, PQRS. Okey, kita pun nak letakkan anak panah in dan out tadi. Okey, biasanya kita akan check mana yang banyak dulu. Cikgu selalu tengok pada yang banyak dulu ya. Okey, misalnya di sini cikgu start dengan yang S. Okey, selepas kita lukiskan dah tadi gelung pada Q. And then pada RS ini adalah lengkung untuk berbilang tepi. Okey, sekarang kita nak tanda anak panah. Okey, D in pada S. Okey, pada bucu S. Okey, kita lihat pada S. Dia ada 3 anak panah yang menunjuk masuk. Okey, R ke S masuk 1. R ke S masuk 1. Lagi Q ke S masuk 1. Jadi ada 3. D out pada S ni. Okey, pada S ada yang mana satu yang keluar? 1. So S sambung ke P ni kita letakkan arrow untuk keluar. Okey. Jadi settle untuk ni. Okey, yang keempat ni S, bucu S. Okey, seterusnya. Okey, cikgu tengok pula pada Q. Okey, bucu Q sini 3, 2. Okey, sama juga. Tengok dekat Q ada 3 in. 1, 2, 3. Okey, masuk in . Okey, kemudian ada 2 yang out. Out maksudnya 1 and then out, keluar. Okey. Untuk bucu P. Okey, bucu P pula ada 1 in, 1 out. Okey, tengok bucu P ada 1 in. Yes, S ke P in, P ke Q out. Okey, settle. Okey, tengok the last one pada bucu R. Okey, bucu R dia kata di sini in kosong. Okey, check ada tak yang masuk? Tak ada. Kita kena letakkan semuanya keluar. Ada berapa keluar di sini? Ada 3. Okey, itu sahaja caranya. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. D2, satu gelung pada bucu A dan BD ialah berbilang tepi. Okey, cikgu cuba letakkan A, B, C, D. Okey, cara kedudukannya and terpulang pada awak macam kita belajar sebelum ni juga atas kreativiti masing-masing . Okey, cikgu try gunakan daripada yang bawah di sini yang paling banyak darjah yang keluar dan masuk. Okey, tengok bucu D terlebih dahulu. Okey, sebelum tu kena pastikan kita dah lukis. Okey, pada A letakkan gelung. Okey, bulatan. Pada BD kita letakkan lengkung yang menunjukkan berbilang tepi. Okey. Seterusnya kita pun nak check yang D in, dekat bucu D in 3. Okey, so arrow masuk 1,
2, 3. Okey, selesai. And then D out 1. So yang keluar 1. Okey, settle. Okey, untuk yang kedua C. Pada bucu C ada 1 in, this one, D ke C, and then 1 out, C ke A. Settle. Seterusnya yang banyak D in A, bucu A. Okey, A in ada 3. 1, 2, 3. And then out ada 1. Okey, selesai. And then the last one pada bucu B. Pada bucu B tidak ada anak panah yang masuk. So kalau kita perhati ada keluar saja. Ada berapa keluar? 3. 1, 2 dan 3. Okey. Jadi itulah begitulah caranya ya untuk kita melukis graf terarah berdasarkan maklumat yang diberi. Okey, next kita nak lihat the last part iaitu pokok. Okey, apa dia pokok ya? Pokok ni adalah graf mudah yang tidak berbilang tepi dan tanpa gelung. Okey, dia tidak berbilang tepi, tak ada lengkung tu, dan tidak ada gelung, tak ada bulatan ya. Tapi syaratnya semua bucu mesti dihubungkan. Okey, kemudian nota di sini bilangan tepi H, the number of H sama dengan bilangan bucu, the number of vertex, okey, tolak 1. Dengan kata lain, kita mesti faham bahawa bilangan tepi mestilah sentiasa kurang 1 dari bucu. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, lukis satu pokok dengan maklumat yang diberi. Okey, ini maklumat yang diberi ya. Okey, dia bagi maklumat bucu sama dengan 6. Jadi tugas kita adalah kita kena nyatakan berapa bilangan tepinya. Apabila bucu 6, maka tepi tadi mestilah kurang 1 dari bucu. So tepi should be 5. Yang cikgu tulis warna merah. Jadi kita pun nak lukis pokok ada berapa bucu? 6. So again macam kita terpulang pada masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kat sini. Boleh kat sini terpulang pada awak. Okay. Cek ada berapa tepi? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Senang saja kan? Yes, exactly. It's very easy. Okay, next. Yang kedua, bucu ada 8. So, tepi sepatutnya mesti ada 7. Jadi, kita pun lukiskan sahaja. Ada 8 bucu terpulang pada awak. Nak buat bentuk lagu mana pun, okey. Okey, kemudian bucu ada 7. Okey, next adalah tepi ada 4. Okey, cek. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Bucu ada 5. Okey, tepinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, soalan nombor 3 ni dia terbalik daripada yang 1, 2 tadi. Dia bagi kita maklumat tepi. Okey, jadi kita nak lukis, kita kena start dengan bucu. Jadi kita kena tentukan bila dia bagi tepi 4 bermakna bucu mesti tambah 1. Okey, jadi bucunya adalah 5. Okey, begitu juga soalan yang keempat. Okey, dia bagi tepinya adalah 9. Maka understood bucu adalah 10. So kita buat 10 bucu and then lukiskan ada 9 tepi yang kita hubungkan setiap bucu tersebut. Dan cikgu ingatkan sekali lagi, pokok boleh dilukis secara bebas. Tidak semestinya sama macam yang cikgu lukis. Terpulang pada kreativiti masing-masing dengan syarat semua bucu dihubungkan antara satu sama lain. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh lukis satu pokok berdasarkan graf yang diberikan di bawah. Okey, dia bagi dah graf. Okey, lihat pada graf yang diberi sini, line biru. Okey, kita pun kena pasti berapa bucu. 1, 2, 3, 4 dan 5. So ada berapa tepi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 tepi. Sedangkan yang kita belajar tadi, okey, tepi mestilah kurang 1 dari bucu. Tapi di sini kita ada 7 tepi. Bermakna sepatutnya tepi mesti ada 4 saja sebab kita ada 5 bucu. Jadi di sini terlebih 3. Jadi macam mana kita nak hasilkan pokok tersebut? So kita kena buang yang extra tu. Okay? The extra 3 tu kena delete. Okay. So kita pun cuba buat. Okay, misalnya di sini cikgu pun buangkan garis ataupun tepi, this one.
1, 2, 3. Okey, buang. So hasilnya begini. Okey, so menepati syarat pokok ada 5 bucu dan 4 tepi. Okey, atau boleh juga jadi begini ya. Sama saja ya. Okey, saja cikgu bagi alternatif kat situ ya, dan terpulang pada pelajar-pelajar. Okey, contoh yang kedua. V, okey, berdasarkan rajah warna biru ni, V adalah 6. Okey, bucu ada 6 and then kita ada tepi sebanyak 8. So sepatutnya berdasarkan rumus tadi, bilangan tepi mestilah 5 sahaja. Maka di sini terlebih 3. So means that your job is you have to delete another 3. Okey, so which one? Terpulang pada awak ikut kreativiti. Awak mungkin buang 3 tersebut, maka dapat bentuk begini ataupun begini. Okey, terpulang pada awak semua. Alright. Okey, seterusnya kita nak lihat pada pokok okey yang diberikan. Okey, lihat C ya. Alright. Rajah di bawah menunjukkan satu graf tak terarah dan berpemberat. Okey, lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Okey, jadi di sini kalau kita rujuk kepada rajah yang berwarna biru ini, okey, ada berapa bucu? P, Q, R, S, T, ada 5 bucu dan tepinya ada 7. Jadi tepi sepatutnya hanya ada 4. Bermakna ada terlebih 3. Jadi macam mana kita nak buang 3 tadi? So kita nak buang 3 yang ada pemberat dan sebab kita nak mencari nilai pemberat ya, jumlah pemberat yang minimum, maka kita cuba cari 4, okey, 3 atau 4 yang tertinggi atau yang terbesar pemberatnya. Okey, misalnya di sini cikgu boleh pilih misalnya 25, 20, 19, 17. Okey, ini adalah pilihan yang mungkin cikgu akan buang lah. Okey, tapi not exactly kita akan buang tersebut, kena sesuaikan dengan syarat tadi. Graf tadi mestilah menghubungkan semua bucu Okey, jadi dalam contoh ini, okey, cikgu tunjukkan, okey, cikgu mungkin buang 19, buang 20. Okey, and one more untuk pastikan 17 ni dihubungkan, maka cikgu buang 14. Okey, alright, jadi ataupun boleh juga kalau kita buat macam ni Okey, kita buang 25, buang 20, buang 17, dapatlah yang ni. Okey, alright. Jadi terpulang pada awak dan tengok kepada yang lebih sesuai untuk mencari nilai pemberat yang paling minimum. Okay, so that is depends on your creativity. Okay, next kita pun jumlahkan mana nilai pemberat yang paling minimum. Okay, next contoh 2. Okay, pada rajah biru ini, okay, V bucu ada 6 and then bilangan tepinya ada 8. Daripada bucu 6, sepatutnya bilangan tepi kita hanyalah 5. Maka this one means extra 3. So your job is you have to delete another 3. Okay, nak buang yang mana? So again, awak pulatkan nilai-nilai yang 4 yang tertinggi atau yang terbesar tadi. Okay, sebagai panduan sahaja. Okay, jadi kita mungkin dapat melukis seperti ini. Okey, apabila kita buangkan 8, okey, buangkan 12. And then cikgu tak boleh nak buangkan 9. Bila buangkan 9, maka cikgu terpaksa, okey, di sini kalau kita buangkan sini, dia jadi tak join. Okey, dalam contoh ni, mungkin ini cara yang dilukis. Atau ada juga cara yang lain. So, lepas ni, tolong cuba lukiskan, dapatkan rajah yang mungkin berbeza sedikit. Yes, memang akan ada. So, lepas ni you try, draw it again. Okay, and then try. Okay, you jumlahkan balik nilai pemberat tadi. Okay, you dapat berapa yang paling minimum. Okay, beres? Okay, it's very good. Okay, actually that's all for our PDPR today. So your job here, you have to do more enrichment. Okay, awak rujuk pada buku teks page 148. So you do for me 1, 2, 3 and 4 only practice comprehensive. And before we
Live. Okay, remember only practice makes perfect. Alright, there is no substitute for hard work. Okay, all the best guys. Assalamualaikum.